Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat seorang lelaki berulang-alik pergi ke merata tempat di dalam syurga sambil menikmati pelbagai kelazatan dan keseronokan syurga." Saat ini Nabi SAW diperlihatkan, wallahu a'lam, mungkin dalam peristiwa Isra Mi'raj, kadang-kadang Nabi diperlihatkan gambaran penghuni syurga dalam mimpi. Nabi diperlihatkan gambaran seorang lelaki yang berseronok di syurga, ulang-alik berjalan-jalan riang ria menikmati pelbagai kelazatan dan keseronokan syurga, dengan sebab sebatang pokok yang telah ditebangnya dari atas sebatang jalan yang telah memudaratkan ataupun yang telah mengganggu jalan orang-orang Islam. Subhanallah, apa perbuatan lelaki ini? Dia menebang satu pokok yang mana pokok itu menjadi laluan kepada pejalan. Maksudnya dia mengelak, dia melarikan halangan di jalan. Dalam riwayat yang lain, seorang lelaki telah melalui tempat sebatang dahan pokok di atas sebatang jalan. Lalu dia berkata, "Demi Allah, aku akan menjauhkan membuang dahan ini dari jalan orang-orang Islam supaya tidak menyakiti mereka." Maka dengan sebab itu dia pun dimasukkan ke dalam syurga. Allahu Akbar. Kenapa saya memilih hadis ini, muslimin muslimat? Saya pernah berjalan dengan seorang hamba Allah. Ini masa kami umrah pertama ni. Kalau saya sebut kami pergi umrah dengan siapa kali pertama, tapi suami saya tak izinkanlah saya sebut. Mungkin ramai bila saya sebut tahu bila saya sebut umrah dengan siapa, dan sekarang mereka ni dah tak buat dah. Memang dia lain daripada lain, dia pelik sikit cara dia bawa. Subhanallah, Allahu Akbar. Antaranya di kalangan mereka tu mengajarkan kami supaya siap-siap bawa satu plastik untuk kutip sebanyak mungkin sampah yang dilihat dalam perjalanan kita, sama ada nak menuju ke masjid, ataupun semasa tawaf, ataupun semasa sa'i, ataupun semasa buat apa-apa jua ibadah, ataupun di dataran. Kalau kita perasan, memanglah ada petugas, betul kan? Dan kita boleh lihat akhlak umat Islam yang kurang baik pun ada di sini ya. Itulah bila saya bercakap dengan cik suami ni, saya kata kalaulah Allah izinkan kan orang bukan Islam boleh masuk ke kota suci, maka mungkin mereka mendapati perkara-perkara yang buruk di kalangan orang Islam. Bayangkan kalau tak ada tukang cuci tu. Kalau tukang cuci ada setiap meter ada kan? Bayangkan kalau mereka cuti satu hari, apa akan jadi? Penuh dengan botol air mineral, penuh dengan bahan-bahan sisa, diorang tisu-tisu diorang buang macam tu je kan? Saya pernah belajar di Mesir. Saya bagi tahu cik suami, kalau pergi Mesir, sebab bukan tanah suci, bukan ada orang yang ni, rasa malu kalau orang bukan Islam tengok. Bukan kita nak kata negara-negara ni kotor ya, negara kita pun kotor juga, tapi ada tukang-tukang cuci kan. Tapi dekat sini banyaknya tukang-tukang cuci, maksudnya pembersih ni, ahli khidmat ni begitu ramai. Botol air tu boleh mengganggu jalan, orang boleh jatuh kan. Air tu kadang-kadang tu kan, kalau kita sa'i tu, mungkinlah dia minum sambil jalan, air tumpah-tumpah, bila kita jalan kita rasa pijak kan. Lepas tu ada satu kali tu, masa tengah tawaf, kita ambil juga peluang, rasa tawaf yang panjang, yang bahagian atas kan, dekat apa tu, dekat minum air zam-zam tu, tepat masa tu polis ada berdiri dekat tong sampah tu. Lepas tu kami minum air zam-zam, baru nak curah, tiba-tiba ada apa ni, jemaah daripada negara lain, dia ludah, tapi tak masuk dalam, dia ludah jauh macam tu je, macam tu je. Faham tak? Dia tak pergi ke, dia tak betul-betul pergi ke tong sampah tu, dia meludah. Lepas tu kami ni, saya tengok polis tengok saya, dua-dua sambil terkejut. Lepas tu polis tu pun kata, lah, maksudnya dia kata tak bagus, tak bagus. Dan perkara ini memang disebut dalam hadis Nabi. Saya baca terus maksud ya, daripada beliau yakni Abu Zar, bahawa beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, amalan-amalan umatku yang baik dan yang jahat telah dibentangkan kepadaku. Lalu aku dapati dalam amalan-amalan baik mereka itu perbuatan menjauhkan sesuatu yang boleh menyakiti dari jalan, yang menjadi asbab masuk syurga. Kan Nabi sebut, amalan umatku yang baik dan jahat telah dibentangkan kepadaku. Lalu aku dapati dalam amalan yang baik mereka itu perbuatan menjauhkan sesuatu yang boleh menyakiti dari jalan. Sebenarnya hadis berkaitan dengan membuang halangan di jalan, sampah ke apa-apa ni, sebenarnya banyak.
Kelebihannya begitu besar yang menyebabkan rahmat Allah kepada orang yang buat, dan disebabkan itu Allah ampuni dan Allah pilih masuk syurga. Kemudian Nabi menyambung, aku mendapati dalam amalan jahat umatku ialah kahak yang diludah di masjid, lalu mencemarkan lantai, dinding atau lain-lain bahagian masjid tanpa ditimbus atau sebagainya. Dan kita boleh lihat akhlak begitu ada dalam suasana haji contohnya. Masa saya tengok tu kan, Allahu Akbar, kita baru lepas minum air rasa lawyer. Tapi apa yang kita boleh buat adalah astaghfirullah. Sebab manusia yang meludah dan kadang kotor begitu ujian bagi kita. Nak rasa tak suka, nak rasa jijik pada dia, ataupun kita sabar dan kita mohon ampun dengan Allah bagi dia. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, ampunilah dia. Mungkin dia tak pernah jumpa hadis Nabi yang melarang meludah dalam masjid. Boleh ludah, tapi biarlah pada tempatnya, jangan sampai mencemarkan. Nabi sebut kena lantai, kena dinding masjid. Kadang-kadang pada saat itu bila kita jalan, pernah tak ada rasa macam kita pijak lendir? Tak pernah, ha? Mungkin perasaan lah. Kami pada hari pertama tawaf, hari pertama kami ambil tawaf ifadah. Tawaf ifadah, semua ada buat tawaf ifadah. Masya Allah. Pada hari pertama lontar jamrah, maksudnya hari melontar tu jalan 4 km pergi melontar. Dan memang kami punya mutawif wajibkan kami ambil waktu. Tapi hari pertama tu pagi kan. Lepas tu, kenapa? Sebab biasanya saya uzur pada tarikh yang dekat dengan tempoh tu, biasa 12 hari bulan. Jadi saya minta nak selesaikan cepatlah bimbang uzur haid kan. Tapi mungkin Masya Allah, barakah air zam-zam, barakah berdoa, memang minta dengan Allah supaya Allah lewatkan. Dan hari ni berapa bulan? 17. Biasanya memang tak larilah sebelah 12, tapi sampai hari ni masih lagi tak uzur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana? Redha. Tengok orang perempuan kan, comel kan, laju pikap. Masya Allah. Tak, saya tak. Ya, memang for sure, insya-Allah tak. Sebab dah ikat muslimat segala. Dah ikat tu ada sebab. Anak yang ke-7 tu rahim dah bocor, dah pecah. Yang ke-5 kan mengandung 9 kali. Setempoh 10 tahun tu non-stop. Mungkin rahim pun dah tak kuat. Anak yang ke-6 tu gugur 2 kali. Anak yang ke-6 tu dah lekat uri. Anak ke-7 pun lekat. Anak ke-7 tu memang doktor kata rahim saya tak boleh diselamatkan. Sepatutnya dah dibuang. Sebab placenta akreta, uri dah keluar daripada rahim masa mengandung. Jadi sebab itu memang dah tak boleh. Jadi Masya Allah. Subhanallah. Terus jawab lah kan. Takut nanti apa khabar Ustazah, betul tak? Masya Allah, muslimat. Jadi masa tawaf hari pertama tu, kita tahu semua penat. Lepas daripada wukuf, lepas tu Mina, lepas tu melontar jamrah, terus mari tawaf. Tahu apa yang kami lihat masa tawaf tu? Ya Allah, kali pertama lah nampak najis, air besar. Najis, bukan najis ni, najis air besar keliling tawaf Kaabah tu. Faham ya? Serius, memang betul. Najis besar, dan dia dah terseret banyak kawasan. Dan masa tu memang sedang dibersihkan. Memang jelas dengan rupa dia ni. Boleh jadi ada jemaah yang cuba tahan. Kan, cuba tahan juga nak habiskan tawaf ni. Dan kadang tiba-tiba dia dah tak tahan, dia nak keluar, tersepit pula. Sebab masa tu memang tengah ramai, tengah padat. Jadi saya duk fikir masa tu, berapa ramai yang pijak sebelum pencuci tu diberitahu. Faham ya? Sebab dia macam dah luas juga. Dan sebenarnya memang biasa, pernah kita tengok muntah orang. Pernah tengok? Kami pernah. Maksudnya dia orang cuci muntah, ada sekian, ada juga yang terkucil air kecil. Sebab orang menahan, sebab fikir nak keluar jauh, nak masuk balik payah. Jadi dia orang cuba tahan juga. Nak katanya ujian masa tu untuk kita adalah sabar, bersangka baik. Ya Allah, ampunilah dia, mohon ampun bagi dia. Ampunilah dia, mungkinlah sebab dia ialah kelemahan imannya. Sebab apa? Kalau kuat, okey, dah rasa tu terus keluar kan. Subhanallah. Dan kadang-kadang kita sendiri berjimat minum air zam-zam sebab takut nak terkucil kan.
Sedangkan air Zam-Zam tu satu air yang penuh dengan mukjizat, penuh syifa. Memang hadis Nabi sebut air Zam-Zam tu syifa. Jadi sebenarnya kita kena minum sampai rasa kenyang. Satu tak kenyang, minum lagi, minum lagi. Cuba tengok orang-orang yang kulit hitam lagi Ustazah ni kan. Subhanallah, sebab selalu nampak dia orang. Mereka bila dengan air Zam-Zam tu basuh muka, betul tak? Siram mata. Sebab itu dia antara yang dibuat oleh Nabi, dibuat oleh sahabat. Kita sayang bedak kot ataupun wallah alam, tapi sapu lah pada ni lutut sakit ke kaki sakit dengan niat syifa. Kalau baca tentang mukjizat kelebihan air Zam-Zam tu banyak, jadi panjang, mungkin habis sambung sampai asar esok pula. Sebab ada kitab, ada buku syarah tentang air Zam-Zam saja kan. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah, itulah beberapa perkara perkongsian untuk pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan dapat kebaikan, dapat manfaat.